Sejak hampir 2 minggu lalu, pelbagai reaksi diberikan oleh penggiat, pemerhati maupun peminat sukan tanah air selepas Kementerian Belia dan Sukan KBS bersedia membincangkan kesediaan Malaysia untuk menjadi hos Sukan Commonwealth pada tahun 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah memberi reaksi dan berkata iaitu perlu melihat daripada pelbagai aspek selain mengambil kira semua pro dan kontra sebelum pihak kerajaan membuat keputusan. Walaupun masih belum mendapat lampu hijau daripada Kabinet, namun banyak reaksi ataupun pelbagai reaksi telah diterima dan kita tahu ada pihak yang mula membangkitkan soal peruntukan, penajaan, sponsorship dan juga tempoh masa yang singkat, pasal fasiliti termasuk juga dengan persediaan atlet itu sendiri. Dan untuk mengulas dari sudut pandang ekonomi dan keupayaan kewangan, bersama saya di studio adalah Dr. Muhammad Zaidi Mat Zabri, merupakan pensyarah kanan Jabatan Kewangan dan juga Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. Zaidi kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Dr. Zaidi pun juga ada keluarkan iaitu mengenai kita boleh cakap write-up mengenai Sukan Commonwealth 2026 ni dalam meletakkan Malaysia sebagai host. Banyak perkara sebenarnya yang perlu kita teliti dan kita nak lihat ketika ini realitinya adakah Malaysia berada di kedudukan terbaik terutama daripada sudut kewangan, mengambil kira bantuan yang telah diberikan lebih kurang 100 juta pound diperuntukkan. Okey, pertama sekali terima kasih kepada Saudara Mani, Nina dan Haris kerana menjemput saya. Jika kita lihat kepada kekangan kewangan yang kita ada sekarang, saya merasakan 2 tahun tu terlalu suntuk untuk kita bersedia. Sebab walaupun kita dijanjikan oleh CGF, Commonwealth Games Federation, dengan bantuan sebanyak 100 juta pound sterling, kalau kita convert kurang lebih dalam 600 juta RM. Tapi saya tak rasa kita masih lagi cukup untuk ni, sebab satunya bila masa tu terlalu singkat, kita perlukan kos lebih banyak. Sebab bila masa singkat kita kena hire overtime, kita kena bayar labor lebih dan kepakaran yang macam untuk sukan besar macam ni. Sebenarnya kita kena letak dalam konteks tau. Sukan Sukom ni dia sebenarnya kedua terbesar selepas Olimpik. So maknanya dari segi skala memang besar. Dan bila kita nak muatkan puluh ribu atlet, staff, sokongan jurulatih semua dalam masa 2 tahun, so saya tak rasa itu adalah satu dari segi economically speaking it doesn't make sense lah. It doesn't make sense. Dan kalau kita tengok pada tahun 98, menurut mantan pengurusi Sukom 98 Tun Ali Umar Hashim, dia sebut masa tu kita perlukan kurang lebih 4 tahun. Dan kita lebih dapat panjang lagi dan kita dapat bidaan tu maknanya years before that. So saya dan 4 tahun ni pula masa tu kita masukkan dalam kita punya dasar ekonomi semua kan. Dalam masa 2 tahun saya tak rasa kita boleh masukkan, contohlah kalau kita jadi tuan rumah, saya tak rasa maknanya penganjuran ni akan memberikan impak kepada dasar ekonomi kita. Contoh macam ekonomi madani, kita punya neta semua kan. So kita tak boleh nak rancang betul-betul lah. Itu yang saya rasa galat kan sebenarnya dari segi sudut ekonomi lah. 2 tahun tu dari segi realistically tak cukup lah sebenarnya. Sebab lebih kurang kita fikir daripada 2 aspek apabila kita bercakap mengenai nak hostkan di sukan antara sukan yang kedua terbesar selain daripada Olimpik ini. Kita nak kena fikir cukup tak alat, cukup tak atlet, cukup tak supporter, cukup tak skill. Lepas tu bila dah cukup kita tanya lagi terlebih tak yang ni, terlebihan tu 2 aspek kita nak balancekan itu bukan senang. Dan kalau kita nak mengambil contoh Olimpik Rio 2016, banyak fasiliti sukan baru yang dibangunkan semata-mata untuk tamasya itu. Akhirnya kita lihat doktor sendiri banyak terabai, tergendala dan apa yang Malaysia perlu belajar untuk cari pelaksanaan ataupun kita boleh cakap usaha yang pendekatan strategik dalam melakukan penilaian susulan daripada permasalahan sebelum ini. Ada juga idea yang saya baca lah untuk kita buat anjuran bersama dengan Singapura contohnya. Tapi still saya merasakan sebab Singapura pun akan memerlukan masa sebab kita logistik kan memang dan dia rentas negara pula. So walaupun idea ni nampak macam menarik lah, tapi again timeline tu bagi saya memang sangat tak logik. Dan kalau tengok kepada macam Rio contohnya, Rio 6 bulan selepas tu dah ada fasiliti sukan yang memang terabai. Sebabnya diorang tak ada duit untuk bayar maintenance tu. Saya tak rasalah kita akan pergi ke tahap Rio sebab masa Rio tu skala memang sangat besar. Antara yang terbesar lah Olimpik tu kan. Tapi contohlah kalau kita ambil sekarang 2026, kita tak ada option lain selain daripada retrofit ataupun kita naik taraf apa yang kita ada sekarang.
Dan again kita tengok Bukit Jalil pun untuk naik taraf Bukit Jalil itu sendiri pun masa. Tengok Shah Alam sudah. So Shah Alam tu dulu memang kita punya projek legacy daripada Sukom. So kalau Shah Alam tu sekarang masih lagi baru nak diruntuhkan untuk dibinakan, saya tak rasa sempat 2026. Dia akan ambil masa lagi. So Betul. bila kita ambil apa suka saya nak ingatkan juga, sukan seperti ini dia memerlukan kepakaran yang khusus. Maknanya pembinaan stadium dia bukannya macam hari-hari kita bina. Macam rumah hari-hari kita bina kan. So stadium ni kepakaran yang sangat khusus. So macam stadium, kolam renang, nak semua ni kan, semua adalah kepakaran yang khusus. Bila kepakaran khusus, kos dia tinggi. Bila kos tinggi, kalau kita buat last minute, dia akan charge kita lebih tinggi lah. Sebab kita last minute kan. Sama lah kalau macam kita nak kahwin ke, minta Lambat booking je memang extra fee. Memang extra fee. Sama lah macam balik kampung, kalau lambat booking tiket, agak akan naik kan. So premium tu yang saya tak rasa kita mampu untuk tanggung lah. Bayangkan negara kaya macam Australia, Pun tarik diri. So dan of course lah dia asalnya hanya 2.6 bilion Aussie dollar, tapi dia cost overrun ataupun lebih sampai ke 7 bilion, maknanya hampir 3 kali ganda. Uish. Maknanya kita ada kemungkinan untuk hadapi benda yang sama. Dan kita tahu sekarang kos apa macam Reda punya chairman hari itu ada sebut yang kos bahan mentah untuk buat binaan makin naik. So kalau kita masuk sekarang, saya tak rasa kita akan dapat plan ataupun atur pembinaan dengan secara yang teratur lah, dengan tertib saya rasa. Cakaplah walaupun kalau kita mampu pun buat dalam 2 tahun, tapi kita still tak mampu nak bayar the extra fee. Betul, exactly. Itu yang perlu kita lihat tu. Sebab kita nak dapat sponsorship lagi, kita nak cari lagi penaja siapa yang nak. Mereka pun perlu lihat okey apa planning dengan pelaksanaan cukup strong tak untuk kita guna pakai sekarang. Dan kita nak lihat kepada pilihan pembiayaan seperti pembiayaan yang kita boleh cakap lebih alternatif dan bersendirian. Adakah kita perlu menoka ke arah itu dan tambah dana, tapi still cukup kat dalam masa 2 tahun kalau kita pandang lihat pada aspek yang tu? Oh, kalau kita ambil, maknanya kita minta pendanaan swasta lah. Maknanya kita minta sponsorship in-kind ke apa ke, dia tak ada masalah sebenarnya. Tapi bila kita terlalu rely ataupun terlalu bergantung kepada pendanaan swasta, dia akan jadi satu isu pula. Isu dia, orang swasta bila dia buat sponsorship ataupun CSR ke apa ke, mereka perlukan pulangan. So kalau sukan ni tak berikan pulangan pada mereka, diorang tak nampak business sense. Contohlah kalau kita nak ambil dana CSR sekalipun sekarang ni semuanya minta impact. Maknanya impact assessment, kita perlu nilai impak kepada masyarakat, alam sekitar, negara, maknanya ekonomi. Dan mereka nak high impact bukan low impact. Exactly. So saya dalam masa 2 tahun dalam masa 2 tahun saya tak rasa kita boleh buat impact assessment study Sukom 2026 yang lebih mantap untuk kita panggil maknanya hartawan, billionaire negara ni untuk sumbangkan. Daripada dia sumbang ke Sukom, baik dia orang sumbang kepada CSR yang apa targeted, macam dia orang dah ada pet project sendiri tau. Contoh macam Bank Islam, dia ada Sadaqah House, maknanya dia dah ada sendiri punya fokus. So sukan ni ialah macam ada Bank Islam memang ada taja rugby contohnya. Tapi bila nak tajakan multi sport, kita kena ingat Sukom ni multi sport, dia bukannya macam FIFA bola saja. So multi sport ni contoh ada banyak keperluan masing-masing dan target masing-masing. Ada syarikat yang lebih suka kepada renang, ada yang ni. So macam mana kita nak pastikan semua minat ataupun tumpuan mereka ni kita boleh satukan sama. Adil. Takkan yang kawan ni nak bagi 1 bilion, kawan ni nak bagi 200 juta, sudah tak adil. Tentu kan. So again lah, masa. Saya rasa masa lah isu. Okey, contohlah kalau kita dapatlah masa seperti yang Dr. cakap tadi 4 tahun. Kalau kita dalam masa 4 tahun tu, okey, macam mana proses fasa awal, fasa pertengahan dengan fasa akhir untuk kita bangunkan satu Sukan Commonwealth 2026 yang tidak dapat dilupakan oleh semua orang pengalaman dia. Dan siapa pihak yang perlu terlibat dalam setiap fasa ini? Betul. Kalau dalam masa 4 tahun lah, maknanya kita nak bid untuk yang next punya 2030 contohnya. Kita boleh mula daripada sekarang kan. Sekarang kita dah NETA, maknanya New Energy Transition Roadmap, yang kita nak beralih kepada energi baru, tenaga baru. Alright. So kita ambil NETA tu dan kita incorporate dalam Sukom 2030 contohnya. So maknanya nanti kita gunakan solar, kita harness air hujan. So kita boleh harness tagline the most greenest Sukom 2026 apa Sukom ever. So maknanya that's one of our tagline. Tapi itu ialah dengan kelebihan masa. Kalau tak ada masa, maknanya kita nak rancang daripada NETA, contohnya NETA dah ada ni, macam nak incorporate, macam nak tengok selarikan, susah lah. Dan kalau kita daripada awal, kita boleh
negotiate. Kita boleh tentukan bilangan sukan yang kita nak ambil. Macam sukom, bukan semua sukom dia ada semua sukan. Dia kan ada sukom yang ada sukan ni, ada yang tak ada sukan ni kan. So bila kita boleh bincang, okey contohnya korporat, okey nak taja squash, contohnya nak taja rugby, nak taja bola sepak tak ada maknanya atletik. So kita boleh bincang, kita boleh ambil masa, kita boleh bincang harga contohnya kan, berapa dan apa impak kepada mereka sebenarnya. Betul. So kalau orang bisnes ni, kalau kita tanya what's in it for them, apa sebenarnya pulangan pada mereka. So again lah, kalau ROI tu kena lah. ROI tu mesti kena ada. Achieve lah kan. Mesti kena achieve. Kat ROI, KPI pun nak kena achieve target tu. Exactly. Jadi kalau kita nak lihat doktor, kita tahu pandangan peribadi doktor, kita nak saya nak tanyalah, wajar tak Malaysia anjur Sukan Commonwealth 2016 ni mengambil kira pelbagai aspek risiko, peluang, terutama daripada sudut kewangan. Nak tanya berbalut atau bebanan, tapi seperti yang doktor dah kongsikan tadi, kita tahulah macam weight dia lebih kepada bebanan lah. Okay. Bebanan, ya betul. Tapi mungkin boleh doktor letakkan daripada set list. Apa bebanan dan apa kita boleh cakap benefit dia. Kita nak tengok mana lebih tinggi, mana lebih rendah sekarang ni. Of course lah, bila kita baca sokongan, maknanya poin-poin yang menyokong kan. Dia orang kata pengaruh sukan ni dia akan ada spillover effect kepada hotel, tourism industry, maknanya kita akan employ part-time workers. Memang akan ada benefit. Saya tak nafikan benda tu. Memang saya tak nafikan. Tapi sekarang ni pada penilaian saya, kita punya bebanan lebih. Disebabkan paling penting saya ulang banyak kali ni sebenarnya ni ialah time factor, ialah masa. Tapi kalau kita masuk bid contohnya 2030, 2034, saya rasa memang akan banyak dia punya benefit ataupun kelebihan dia berbanding dengan dia punya bebanan. Macam of course kita akan belanja contohnya 1 bilion, tapi saya rasa spillover effects ataupun kesan limpahan ekonomi daripada kita menganjurkan sukom yang betul-betul dirancang dengan teliti akan far outweigh. Contoh macam adalah 2-3 sukan besar, contoh macam Olympics London, yang itu memang ada lebih. Memang diorang bila diorang track impactnya memang adalah lebih sedikit lah. Tapi saya rasa sebenarnya pengajaran sukan ni of course akan ada economic benefit. Tapi harap-harapnya dia akan limpah kepada sosial. Contoh bila kita dah bina perkampungan sukan ataupun athletes villages tu, kita boleh jadikan yang itu sebagai rumah mampu milik. Sebab syarat ialah yang CJF letak kepada Victoria, yang Victoria tak mampu untuk penuhkan, ialah perkampungan sukan tu wajib maknanya struktur yang tetap. Dia bukan sementara, maknanya habis sukan kita buka balik tak boleh. So kalau kita buat dengan betul perancangan ni, contohnya atlet villages tu habis sukannya kita boleh tukar jadi rumah mampu milik ataupun PPR contohnya. Adalah kelestarian, kesinambungan tu sikit. Betul. So ataupun kita naik taraf MRT ke, kita tambah train ke apa, bila habis sukan, train MRT ni semua akan digunakan oleh rakyat Malaysia lagi. So kalau sekarang again lah, memang saya tak nampak lah kelebihan. Tapi kalau dalam kalau contoh dalam masa panjang nanti nak buat Olimpik pun tak apa. Bid lah, join lah sekali dengan Singapore, dengan Bangkok, dengan ni apa kan, terpulang lah. Tapi yang pentingnya kena teliti dan kena betul-betul perancang dalam masa yang panjang lah, tak boleh dalam masa cepat lah. Dan berbagikan 2 minit, tapi saya nak tambah sikit ke Doktor. Menarik sebenarnya perbincangan kita ni. Kalau kita lihat iaitu belanjawan seterusnya pada tahun ini akan dibentangkan, dan kita tahu apabila bercakap mengenai pelbagai reaksi dah dapat kan, sampai orang tanya, oh ni boleh ke tak, mampu ke tak, takut rugi. Jadi bagaimana untuk kita lihat daripada bercakap je pasal nak jadi host Sukan Commonwealth ni, bagaimana ia memberi cerminan kepada industri sukan kita, dan bagaimana belanjawan nanti akan dapat memberi tumpuan khusus dalam memperkasakan lagi sektor ataupun industri kesukanan Malaysia. Bagus soalan tu sebenarnya. Kalau kita ada perancangan jangka masa panjang untuk jadi host Olimpik ataupun sukom ke apa ke, Mr. cakap kita akan boleh masukkan incorporate dalam kita punya belanjawan. Dalam belanjawan kita nanti tu akan cascade, akan turun kepada belanjaan sukan untuk kita. Sekarang kita dah ada macam program Road to Gold. Road to Gold, Road to Gold tu kan? Yeah. So Road to Gold tu kita boleh kembangkan lagi. Sebab ada Road to Gold di Olimpik, ada sukan yang tak ada di sukom. So kita boleh kembangkan bilangan atlet, jenis sukan, dan belanjawan tu bila dah ada atlet, kita kena faham tau. Sebenarnya sukan ni dia satu bidang yang sangat luas sebenarnya. Dia bukan sukan saja. Dia akan ada jurulatih, dia akan ada dietitian yang jaga diet, dia ada nutritionist, dia ada terapis, dia ada psikologis. So memang bila sukan ni kalau kita betul-betul buat, memang akan banyak spillover effects ataupun kesan limpahan ekonomi itu.
So kalau belanjawan, betul-betul nak buat memang belanjawan akan ada lah. Tapi yang lagi bagusnya kalau ada lengan masa panjang ni bukan saja belanjawan, kita silap-silap boleh masuk dalam RMK nanti. Itu memang harapan dan cita-cita. Memang harapan kita lah. Tinggi Tapi granted kena buat awal-awal lah. Kena buat panjang lah, masa panjang, bukan sekarang. Baik, itulah bercakap mengenai persediaan Malaysia untuk jadi host Sukan Commonwealth 2026 berbaloi atau berbenan. Itulah jawapannya yang telah dikongsikan oleh Dr. Muhammad Zaidi Muhammad Zamri, merupakan pensyarah kanan Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor. Kita berharap dapat bincang lagi mengenai perkara-perkara macam sebegini, pandangan ekonomi, bagaimanakah keupayaan kewangan negara dan semua seterusnya. Semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Jangan ke mana, kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini.